Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وذكرنا منه ما نسينا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم أما بعد. Alhamdulillah, kita rafakkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala rahmat dan kurniaannya pada bulan Ramadan yang mulia ini. Kita masih lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala peluang untuk dapat kita menjalani ibadah di dalam bulan Ramadan untuk hari yang kelima. Alhamdulillah. Dan semoga 4 hari yang telah berlalu daripada bulan Ramadan yang telah kita tempuhi ini, Allah Subhanahu wa taala mengganjarinya daripada ibadah puasa, qiyam, tilawatul Quran, sedekah dan sebagainya. Moga-moga kita tergolong di kalangan mereka yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana baginda bersabda, man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka akan diampuni dosanya daripada dosa-dosa yang silam. Demikian juga apa yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat yang lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang mendirikan malam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Untuk siri yang kedua ini, saya nak berkongsi berkenaan dengan antara bagaimana kita nak mencapai puasa yang penuh keimanan dan puasa yang penuh pengharapan, supaya puasa yang penuh keimanan itu menjadikan kita tergolong di kalangan mereka yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dosa-dosa yang silam. Demikian juga untuk kita memahami maksud berpuasa dengan mengharapkan ganjaran daripada Allah, supaya menjadikan kita juga mendapatkan ganjaran daripada pengampunan Allah di atas dosa-dosa yang silam. Pertama sekali, kita nak lihat apa yang disebutkan oleh para ulama mengenai maksud mereka yang berpuasa atau melakukan qiyam di malam Ramadan berdasarkan kepada hadis yang kita bacakan tadi. Yang mana yang pertamanya, kalau kita lihat hadis, kita rujuk pada hadis ini terlebih dahulu ya. Hadis ini adalah merupakan hadis yang diriwayatkan di dalam Bukhari dan Muslim. Dan di sini yang pertamanya memberikan pada kita kefahaman
Yang pertama, bahawasanya orang yang nak bahawasanya perkara yang paling besar, objektif utama kita di dalam bulan Ramadan ini ada dua objektif. Yang ni kita kena faham dulu. Sebab sebelum kita nak kumpul bekalan, kita kena faham apa tujuan kita mengumpul bekalan. Seperti seorang yang hendak bermusafir, apabila dia hendak bermusafir, dia perlu siapkan bekalan pemusafiran. Tapi dia perlu, seorang musafir, dia perlu tahu ke mana destinasi pemusafirannya. Apakah tujuan pemusafirannya? Apakah matlamat yang dia ingin dalam pemusafirannya? Yang ni yang perkara yang menjadi asas yang menentukan kita di dalam bulan Ramadan. Yang pertama, matlamat kita di dalam bulan Ramadan adalah untuk menguatkan iman. Tujuan kita berada dalam Ramadan ini, Allah kurniakan pada kita Ramadan ini, tujuannya apa? Adalah untuk mengukuhkan iman, menguatkan iman, memantapkan iman, meneguhkan iman di dalam diri kita. Kerana kita telah melalui tempoh 11 bulan. Berbagai rintangan, ujian, halangan yang menyebabkan iman kita selalu turun dan naik. Dan risaunya lebih banyak turun daripada naiknya. Maka oleh kerana itu, Ramadan Allah datangkan supaya kita nak mengukuhkan kembali iman di dalam jiwa. Supaya dengan keimanan yang utuh itu menjadi sebaik-baik bekalan untuk kita mengharungi 11 bulan yang mendatang setelah berlalunya Ramadan. Dan kita mempelajari bagaimana cara untuk kita mengukuhkan iman kita dalam kita nak mengharungi. Bagaimana mengukuhkan iman kita yang boleh kita faham dalam kerangka Ramadan ini, yang kemudian lepas kita berlalu meninggalkan Ramadan, kita tahu bagaimana cara untuk menguatkan iman kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan objektif kita berada dalam Ramadan adalah untuk kita mengharapkan, mengimpikan, bercita-cita mendapat pahala yang dijanjikan oleh Allah di dalam sepanjang bulan Ramadan. Ini yang kita boleh ambil matlamat daripada maksud perkataan ihtisabah, yakni mengharapkan pahala. Kita nak dalam Ramadan ni kita mendapatkan semua perkara yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Kerahmatan Allah, cinta Allah, redha Allah, dan juga pelepasan daripada api neraka, diberikan ganjaran akan syurga, digandakan baginya pahala, dan semuanya. Dan kita nak pastikan setiap ibadah dan amalan yang kita kerjakan dalam Ramadan ini adalah amalan yang diberikan pahala yang sempurna. Kemudian yang ketiga, menjadi matlamat kita di dalam bulan Ramadan ini adalah untuk kita mendapat keampunan Allah. Ini kita boleh faham daripada hadis tadi, iaitu ganjaran yang teragung yang Allah beri kepada hamba-Nya di dalam Ramadan adalah keampunan Allah. Sebab itu disebut diampunkan dosanya yang lalu. Maknanya lagi panjang usia kita, lebih lanjut umur kita. Kita dah hidup berapa tahun? 40, 50, 60, 70, Allah Ta'ala datangkan Ramadan
untuk membawa satu package. Package ni bukan package tahunan ya, tapi package seumur hidup. Dosa yang telah kita bebankan, yang telah kita bakulkan, yang telah kita pikulkan sepanjang usia dan umur yang Allah beri kepada kita, Allah bagi satu package. Allah nak hapuskan, nak ampunkan semua dosa-dosa itu. Sebab itu, di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, ketika mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, sekiranya aku bertemu dengan Lailatul Qadar, apakah doa yang paling terbaik untuk aku minta pada Tuhanku?" Kalau nak ikutkan, doa yang boleh kita minta tu banyak. Ya, kita nak doa apa-apa pun boleh pada malam Lailatul Qadar, kerana dia adalah malam yang mustajab doa. Nabi berikan pilihan, kita nak berdoa minta apa, silakan minta pada Allah. Tapi Nabi tunjukkan keutamaan. Nak doa apa-apa pun boleh, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Tapi Nabi tunjuk keutamaan yang perlu kamu minta, dan jangan sampai kamu terlupa untuk memintanya. Mengatasi segala hajat-hajat, keinginan, permintaan kamu yang lain. Apa dia Nabi ajak? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nabi mengajar kita bukan meminta keampunan semata-mata, tetapi kemaafan. Al-afu. Kerana sifat Allah Maha Pengampun namanya Ghafur. Maha Pemaaf namanya Afu. Kerana ulama membezakan di antara keampunan dan kemaafan. Al-afu ini memberi dua maksud. Sebab tu dalam Quran Allah ada guna perkataan ini. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya pada kamu wahai Rasulullah, mereka bagaimana mereka nak bersedekah? Katalah pada mereka, qul al-af. Katakanlah, sedekahlah dengan al-af. Al-af ni apa? Lebihan. Lebihan daripada harta yang kita miliki. Dan al-af juga memberi maksud, iaitu menutup kesan-kesan tapak kaki di padang pasir. Itu di segi bahasa. Baik, jadi ulama memberikan kefahaman di sini bahawasanya kemaafan itu adalah jauh lebih tinggi dari keampunan. Keampunan, Allah hapuskan semua dosa kita yang lalu. Kemaafan, Allah Subhanahu wa ta'ala menutup kesan-kesan dosa-dosa kita, supaya kita tidak mengulangi dosa yang telah dilakukan. Jadi nampak tak perbezaannya antara dihapuskan semua kesalahan, termasuk ditutupi segala kesan-kesan dosa yang silam, supaya hamba itu tidak kembali lagi kepada kesalahan dosa yang telah dilakukan. Subhanallah. Ini satu keluasan keampunan yang sangat besar. Bukan sekadar Allah hapuskan, tetapi Allah juga menutup jalan yang boleh menjatuhkan kita kepada dosa. Kalaupun kita terulang atau terjatuh balik pada perbuatan dosa itu, Allah bantu kita keluar balik daripada dosa tadi, supaya kita tidak berkekalan di dalam dosa itu dan akhirnya mati di dalam dosa itu.
Ajaib. Sebab itu ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban. Pakcik Nabi Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, dia pernah tanya pada Rasulullah SAW. Masa tu pakcik Nabi ni dah tua dah. Pakcik Nabi dah tua. Tapi bukanlah nak kata yang dengar ni dah tua ya. Kita semua akan tua, jangan risau. Ya, saya yang muda pun akan tua. Sekarang pun dah nampak tua dah pun. Bila dia dah berusia, dia tanya Nabi, ya Rasulullah, apakah permintaan yang paling baik untuk aku minta pada Tuhanku? Maka jawab Nabi SAW. Nabi tak akan jawab panjang-panjang, sebab memang banyaklah kalau nak minta ni. Tapi Nabi jawab yang paling penting, yang paling utama. Semua penting, tapi ni yang paling penting. Nabi kata, Sulullaha al-afwa wal-afiyah. Nabi ulang 3 kali. Banyaklah minta kepada Allah al-afwa, kemaafan, wal-afiyah, keafiatan. 2 benda ni. Kemaafan saya dah ulang dah tadi, saya dah sebutkan. Yang kedua, al-afiyah. Pohonlah afiyah. Afiyah ni apa? Afiyah ni Allah beri kesejahteraan. Allah sejahterakan iman kita. Allah sejahterakan agama kita. Allah sejahterakan hidayah pada kita. Allah sejahterakan amalan kita. Allah sejahterakan kesihatan kita. Jadi afiyah ni lebih luas daripada sekadar minta sihat. Kerana ada orang yang sihat, tapi sihatnya bukan untuk akhirat, bukan untuk ibadat. Sihatnya adalah untuk hiburan. Jadi dia dapat sihat, tapi tak dapat afiat. Ada orang Allah bagi dia ilmu, harta, tapi tidak dengan ilmu dan hartanya untuk memberikan kebaikan baginya di akhirat. Jadi oleh kerana itu kita dituntut untuk meminta dan memohon kepada Allah afiah. Ini sangat penting. Kerana afiah adalah jalan untuk kita mengakhiri hidup ini di atas keimanan dan agama Allah dan di atas kematian sebagai orang yang saleh. Baik. Kembali balik kepada apa yang saya nak sebutkan di sini ya. Para ulama menafsirkan yang dimaksudkan dengan iman, berpuasa dan melakukan qiyam dengan penuh keimanan. Berkata Imam Ibn Hajar, maksudnya adalah meyakini masa puasa tu, kita yakin puasa ni kita buat adalah kerana Allah. Bukan kita puasa kerana tujuan lain. Bukan kerana nak sihat, bukan kerana nak ambil peluang diet, nak turun berat badan, bukan kerana puasa kerana terpaksa puasa. Ya, terpaksa puasa. Bukannya kerana puasa dalam keadaan rasa beban puasa ni, berat puasa ni. Bukan. Dia puasa kerana dia yakin. Iman ni apa dia? Dia yakin dia puasa itu kerana dia nak tunaikan perintah Allah. Dia yakin dia puasa itu kerana dia nakkan redha Allah. Dia yakin dia puasa itu kerana puasa itu adalah ibadat yang terbaik untuknya dan dia buat apa yang Allah dan Rasul suruh, tanpa dia mempertikaikan, mempersoalkan, merasa beban, merasa malas, tapi dia rasa redha, dia rasa ringan, dia rasa sukarela dan seronok dalam melaksanakan ibadah itu.
Jadi cuba kita tengok, kita ketika menjalani puasa di siang hari atau menjalani qiyam di malam hari, apa perasaan kita ketika menunaikan perintah Allah itu? Kalau kita melaksanakannya dalam keadaan kita suka, seronok, enjoy, rasa kelazatan, rasa kelapangan, rasa ketenangan, rasa keikhlasan, alhamdulillah. Maknanya kita dah satu kaki tapak untuk mendapat penghapusan dosa yang silam. Tinggal setapak saja lagi. Kita dah selangkah dah untuk mendapat keampunan Allah yang silam. Okey? Baik. Dan ada ulama menafsirkan makna keimanan itu seperti mana kata Imam An-Nawawi. Imam Nawawi menafsirkan maksud penuh keimanan tu apa? Kita yakin apa yang kita buat ini ada ganjarannya di sisi Allah. Itu makna penuh keimanan. Maknanya masa kita puasa, masa kita qiyam, kita yakin apa yang kita buat ni tak sia-sia. Kita bukan lapar dan dahaga sia-sia. Kita bukan penat sia-sia. Kita bukan kelaparan sia-sia, bukan kepenatan sia-sia, bukan kelelahan sia-sia. Bukan kita bila solat tarawih tu bangun berdiri bersemua tu sia-sia, tak. Tapi kita yakin kita buat tu kerana kita nak ganjaran Allah. Kita yakin ada ganjaran Allah, itulah ganjaran yang terbaik untuk dunia kita dan akhirat kita. Itu maksud penuh keimanan. Dan yang ketiga, sebahagian ulama seperti Al-Khattabi menafsirkan makna penuh keimanan itu adalah kita berpuasa seperti mana puasa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Puasa ikut cara yang Nabi ajar. Salat malam, qiyam, mengikut cara yang Nabi tunjukkan. Dalam erti kata yang lain, bukan sekadar puasa daripada makan dan minum dan daripada perkara yang membatalkan puasa. Tapi puasa yang seperti Nabi sebut, banyak hadisnya, seperti Nabi kata, apabila seseorang berpuasa, berpuasalah bersamanya pendengarannya, penglihatannya dan lidahnya. Ini puasa yang penuh keimanan, yang dia bukan sekadar puasa sekadar menunaikan perintah itu, tapi puasa kerana dia mengharapkan imbalan ganjaran di sisi Allah. Ya, ganjaran di sisi Allah. Dia nak jadikan puasa dia adalah puasa yang terbaik. Qiyam dia adalah qiyam yang terbaik. Kerana di sana ada peringatan daripada Nabi SAW. Kita kena ingat peringatan ni. Kita takut kita termasuk dalam peringatan ni. Yang baginda sebut, berapa ramai orang yang berpuasa, tapi dia tak dapat apa-apa daripada puasanya, melainkan lapar dan dahaga. Allahu Akbar. Cuba kita bayang, cuba kita muhasabah. Berapa tahun dah umur kita? Katakanlah umur kita dah 60 tahun, 50 tahun. Dalam 50 tahun tu, berapa kali Ramadan? 50 kali Ramadan. 30 hari puasa. Agak-agak dalam puasa kita sepanjang umur kita itu, berapa banyak yang diterima di sisi Allah dan diganjari, dan berapa banyak pula yang dia hanya sekadar menjadi lapar dan dahaga.
hanya orang yang bekerja tanpa gaji. Dia balik dekat akhirat, puasa itu tak ada di atas timbangan Allah. Di atas timbangan kebaikan dia, tak ada. Yang ada kepenatan dia, kelaparan dia, tapi tak ada pahalanya. Puasa tu tak diletak di atas timbangan mizan dia. Ini rugi. Sama juga Nabi sebut, berapa ramai orang yang solat tarawih, solat malam, yang dia hanya mendapatkan as-sahar, iaitu hanya tak tidur malam, lewat tidur malam dan penat, tak dapat apa. Sebab apa? Sebab cara dia puasa, cara dia qiyam tak ikut macam mana cara yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Ini penting. Jadi Nabi kata kalau kita puasa, jangan puasa sekadar menahan makan dan minum. Puasa mata kita, jangan tengok benda yang Allah haramkan. Elakkan ketika puasa banyak menonton benda-benda yang melalaikan, benda-benda yang menggairahkan. Elakkan benda-benda yang boleh mengurangkan pahala. Demikian juga pendengaran kita, benda-benda yang melekakan, benda-benda yang mengasyikkan, tinggalkan. Banyakkan menyibukkan diri kita memandang pada Quran untuk dibaca, memandang kepada majlis ilmu, mendengar ayat Quran, mendengar peringatan, banyakkan zikir dan sebagainya. Demikian juga Nabi menyuruh kita berpuasa lidah, kerana ada di sana hadis dengan sanad yang dhaif sebagai peringatan. Nabi sebut ada 5 perkara yang menghilangkan puasa orang yang berpuasa. Bahkan dalam sebahagian riwayat menyebutkan bukannya batal puasa dia, tapi menghilangkan pahala puasa dia. Di mana Nabi SAW menyatakan dalam satu riwayat, kejap ya. Okey. Ada dalam satu riwayat yang dinukilkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana hadis ni diriwayatkan oleh Ad-Dailami, dengan sanad yang lemah, menyatakan bahawasanya ada 5 perkara yang membatalkan, maknanya mengurangkan pahala puasa. Yang pertama, bercakap bohong. Ini dalam hadis yang sahih pun Nabi sebut, selagi mana seseorang tak meninggal berkata bohong, selagi itu Allah tak terima puasa dia, melainkan makan dan minum yang dia perolehi. Yang kedua, orang yang mengumpat. Yang ketiga, orang yang mengadu domba dan menabur fitnah. Yang keempat, orang yang membuat perkara yang menggairahkan, pandangan, sentuhan. Dan yang kelima adalah sumpah yang palsu. Sumpah yang palsu, maknanya dia bersumpah dengan sumpah yang palsu. Baik. Ini hanya sekadar peringatan lah. Tetapi sebenarnya yang lebih penting, apa saja perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan ketika puasa, dia mengurangkan pahala puasa. Ada orang puasa tapi tak solat, dia sangka dia dapat pahala puasa tu penuh, sedangkan tak solat lebih besar daripada puasa itu, kedudukan darjatnya. Maka kerana itu, orang yang puasa tapi tak solat adalah dikhawatiri orang yang muflis. Hutangnya lebih banyak daripada gajinya.
Jadi hati-hati. Ada orang puasa tetapi melewatkan solat di hujung waktu sehingga terkeluar waktu yang Allah kata fawailun lil musallin, celaka orang yang semayang walaupun dia semayang. Ini orang yang rugi. Selain daripada mengumpat, bahkan kata anak Saidina Umar, Hafsah binti Umar, dia kata puasa ni adalah pakaian, umpama pakaian yang menutupi badan kita. Orang yang mengumpat dan mencerca dan berbohong adalah seperti orang yang memakai pakaian yang koyak, pakaian yang carik, pakaian yang tidak lengkap. Contoh, ada tak antara kita bila dia keluar pergi jalan, cuba pakai baju koyak, koyak kat dada, koyak kat pusat, koyak kat belakang, atau dia pakai baju yang dah tercarik jahitan dia, nampak badan dia, nampak dalam kain dia apa, nampak dalam seluar dia apa. Agak-agak kita malu tak kalau kita pergi khalayak ramai macam tu cara pakaian kita? Malu. Sebab tu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan, Nabi bersabda, as-sawmu junnatun ka junnati ahadikum fil qital. Setengah riwayat mengatakan as-sawmu junnah, junnatun minan nar. Puasa ni umpama pakaian baju besi yang dipakai oleh orang yang pergi berperang untuk menyelamatkan tubuhnya daripada senjata musuh. Nabi umpamakan puasa kita ni macam baju besi yang dipakai oleh orang yang pergi ke medan perang. Tujuan apa orang pergi perang pakai baju besi? Nak protect badan dia daripada cedera. Dalam riwayat yang lain, puasa tu umpama perisai yang menghalang tubuh badan orang yang berpuasa daripada disambar api neraka. Jadi orang yang puasa tapi tak semayang, puasa tapi lari daripada bayar zakat fitrah atau zakat yang lain, puasa tetapi berbohong, puasa tapi menipu orang, puasa tapi makan harta dengan jalan yang batil, makan harta dengan jalan yang haram, puasa tapi berjudi ataupun buat apa-apa dosa lah, menabur fitnah dan sebagainya. Dia umpama orang yang balik dekat akhirat memakai pakaian perisai yang banyak lompong-lompongnya. Ya, dia menyangkakan pakaian dia itu dapat menghalang dirinya daripada sambaran neraka. Tapi ternyata tidak. Perisai yang dia pakai itu terdedah kepada api neraka. Inilah puasa yang tak menyelamatkan tuan badannya daripada neraka Allah. Sepatutnya puasa ni menjadi pelindung, pembenteng, pendinding orang yang berpuasa daripada neraka Allah. Tapi dia orang yang puasa, tapi puasa tu tak boleh dindingkan dia, selamatkan dia, protect dia daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang muflis, orang yang rugi dalam puasa dia. Dia yang telah merugikan puasa dia, bukan Allah yang merugikan. Inilah orang yang terkeluar daripada objektif Ramadan. Dia bukan berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh mengharapkan pahala di sisi Allah. Dan kena ingat, puasa ini juga sebaik-baik syafaat. Dalam hadis Nabi SAW yang disebut dalam riwayat Al-Hakim dan selainnya, Nabi bersabda, Al-Quran was-siyam yashfa'an. Ada dua amalan
yang paling aktif, agresif dalam memberi syafaat kepada tuan badannya di akhirat. Yang paling protektif dalam nak lindung tuannya di akhirat. Ada dua. Quran, puasa. Sebab itu, rugilah bila dipairkan, digabungkan Quran dan puasa. Bulan Ramadan ni Allah suruh kita puasa. Dalam masa yang sama, Allah pilih sebagai bulan turun Quran. Sebab itu, ni kita nak masuk package ni, package nak mengharapkan pahala yang mencukupkan puasa kita ni. Sebab ada orang, dia masuk Ramadan, dia tak ada ihtisabah. Yang Nabi kata, bukan puasa takat penuh keimanan, tapi mengharapkan pahala tu. Ihtisab tu tak ada. Dia faham, Ramadan ni puasa je. Tarawih tak pergi, sedekah tak buat, baca Quran pun tidak, kan? Taja orang puasa pun tidak. Dia hanya puasa je lah. Ini orang yang tak mencapai perkara yang kedua Nabi sebut tadi. Yang puasa tu dengan mengharap nak tambah lagi, nak kaut lagi, nak pukatkan lagi, nak pasang pukat. Macam-macam lagi pahala yang dia boleh dapat untuk menyempurnakan Ramadan dia atau puasa dia. Baik. Nabi sebut tadi Quran, puasa. Kedua-duanya kata Nabi SAW memberikan syafaat kepada tuan badan dia. Quran datang, ya Allah, aku dulu menghalang tuanku ini daripada tidur, daripada benda-benda yang melalaikan, untuk dia membacaku, ya Allah. Maka bagilah syafaat kepadanya. Quran akan bela kita di akhirat. Kemudian, tak cukup dengan syafaat Quran, puasa pula datang. Dua peguam bela kita. Bukan kaleng-kaleng ni, dua peguam bela. Puasa pula datang, ya Allah, aku telah halang tuanku ini daripada makan dan minum, daripada benda-benda yang haram. Kerana-Mu dia tinggal, ya Allah. Dia tinggal benda itu semua kerana-Mu, ya Allah. Nakkan pahala daripada-Mu, ya Allah. Aku nak bagi syafaat pada dia. Berikanlah syafaat pada dia, ya Allah. Apa disebut dalam hadis tu? Nabi sebut, bila dua ibadat ni datang minta untuk pohon syafaat, Allah takkan halang. Nabi kata, fayashfa'an. Allah izinkan dia dapat syafaat. Sebab itu, dalam kita nak memahami ihtisabah, mengharapkan pahala di sisi Allah, jangan lepaskan peluang mengumpul bekalan-bekalan ibadat yang lain yang ada dalam Ramadan ini. Kalau boleh kita kena jadi macam sifat Nabi SAW. Seperti angin yang berhembus. Rihil mursalah. Angin ni sifat dia tak nampak, tapi kita rasa. Dia nampak ada angin? Tak nampak. Tapi kita rasa kewujudan angin. Dan sifat angin ni, dia boleh pergi menembusi di mana ruang-ruang yang halus. Kerana nak tunjukkan satu mubalaghah, satu kiasan. Nabi SAW dalam bulan Ramadan, angin ni juga pantas. Angin kan bila ditiupkan cepat. Nabi bersegera buat kebaikan. Seperti angin. Angin dia bila tiup, laju dia bergerak. Kita kena aktif, segera buat ibadat dalam Ramadan. Tidak menangguh, tidak melekakan. Bersegera, bergegas, berlari, berkejar-kejaran. Seperti sifat si angin. Yang kedua, kita kena cambahkan kebaikan. Sampai di mana saja ada peluang buat kebaikan, kita buat. Seperti sifat angin.
kita boleh merasai kewujudan angin di mana saja. Di mana saja tempat yang ada ruang, ada lubang, angin akan melaluinya. Mana-mana saja ruang yang boleh kita dapat kutip pahala, kita nak mencapai kepada maksud yang Nabi kata ihtisabah, mengharapkan pahala di sisi Allah, di situ kita akan berada. Di mana ada ruang kebaikan, di situ adanya kita. Jangan kita jadi orang yang di mana di situ ada ruang kebaikan, kita tidak ada. Rugi kita. Malang kita tak memenuhi maksud hadis Nabi SAW ini. Ya. Dan di samping itu juga kita buat kebaikan itu dengan tersembunyi. Kerana angin ini tak dapat dilihat. Banyakkan buat amalan-amalan yang zahir pun kita buat, yang tersembunyi pun kita buat. Tarawih kita datang masjid, yang solat malam dibangun di rumah kita pun kita buat. Jangan berpada dengan amalan yang zahir saja. Ya, solat fardu di masjid berjemaah kita buat, solat rawatib yang tersembunyi pun kita buat, yang fardu kita buat, yang sunat pun kita buat. Ya, maka ini tauladan yang kita kena teladani dan contohi daripada Nabi SAW. Baik. Kemudian, sekarang ni baru saya nak masuk, kita dah bincang apa makna imanan wahtisabah. Ya. Dan di sini saya nak kongsikan pula beberapa bentuk amalan yang boleh kita laksanakan sebagai bekalan yang mencukupkan kita di dalam bulan Ramadan ini. Ya. Baik. Yang pertama, saya nak kongsi tips untuk puasa dulu. Macam mana nak dapat puasa yang berkualiti. First, puasa itu, kita dah sebut awal-awal tadi, imanan. Kerana nak redha Allah. Nak kasih Allah. Nak rahmat Allah. Itu yang pertama. Asas dia. Ikhlas. Kedua, kita puasa tu kerana kita nak ganjaran daripada Allah. Sebab orang yang berpuasa mengharapkan ganjaran daripada Allah yang penuh, yang sempurna, dia tidak akan melakukan perkara yang merosakkan pahala puasa dia. Dia tak akan buat yang tu. Bahkan dia akan buat benda yang boleh menyempurnakan pahala puasa dia. Dia nak gaji penuh. Dia tak nak kena potong. Dia nak gaji penuh. Ada allowance lagi. Baik. Itu yang kedua. Macam mana nak jadi puasa kita ni puasa yang berkualiti. Yang ketiga, jangan tinggal sahur. Kalau solat, ulama kata ada rawatibnya. Ada solat qabliyah, ada solat ba'diyah. Demikian bagi puasa. Kalau kita puasa tapi tinggalkan sahur, Nabi kata apa yang membezakan puasa aku dan ahli kitab adalah meninggalkan bersahur. Jangan berpuasa seperti puasa ahli kitab. Nabi kata berpuasalah walaupun dengan tamar atau beberapa jur'ah minal ma', beberapa tegukan air. Sahur. Pada sahur tu ada berkat. Allah dan para malaikat mendoakan pada orang yang bersahur. Jadi jangan tinggal. Dia melengkapkan pahala puasa kita. Tetapi dalam bersahur ni saya nak pesan, jangan awalkan sahur, lewatkan sahur. Ni kita ni buat sahur ni dah macam solat jamak musafir pula. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jangan takdimkan sahur. Sahur pukul 12 masa murid, sahur pukul 1. Jangan. Tak dapat pahala sahur pun. Tapi bersahurlah di hujung. Ya, dekat di hujung. Ya, kerana itu adalah sahur yang terbaik. Nabi kata, umatku akan sentiasa berada dalam kebaikan.
Apa makna kebaikan kat situ? Dalam pertolongan Allah, dalam dia menjalani ibadah puasa tu. Kalau nak Allah tolong kita ketika kita berpuasa, buat apa yang Nabi sebut ni. Pertama Nabi kata apa? Melewatkan sahur. Kedua, menyegerakan berbuka. Menyegera berbuka tu, saya tak nafilah. Orang kita bab ni dia memang betul-betul ikut sunnah Nabi sungguh lah. Sebelum berbuka dah duduk atas meja lah. Kan, duduk pegang buah tamar tu sampai lunyai buah tamar tu. Daripada tamar jadi jus tamar lah. Lama sangat dia tunggu bila nak azan ni, bila nak azan. Sampai DJ tersilap 4 minit pun dia pitelan makan dah. Dia bukan duk tengok jam dia. Dia depending on radio tu. Patutnya dia tengoklah juga. Silap radio ni kan. Ni dia dah terlalu melampau bersegera sangat. Yang ni pun tak kena lah. Baik. Tapi ingat tu, sahur tu jangan tinggal. Baik. Kemudian, nak menyempurnakan puasa kita supaya puasa yang sempurna, tinggalkan segala perbuatan dosa. Yang saya dah huraikan tadi. Yang Nabi suruh kita apabila berpuasa, tinggalkan cakap bohong. Nabi sebut jaga pandangan, jaga perkataan, jaga pendengaran. Nabi kata pada hari kamu puasa jangan rafath, jangan kata perkataan yang dosa, caci, maki, cerca dan umpat dan sebagainya. Jangan buat benda fasik. Wala yajhal, Nabi kata, jangan buat perbuatan orang jahil. Apa maksud perbuatan orang jahil? Ini poin yang sangat penting. Banyak orang tak tahu, bukan dosa saja yang boleh mengurangkan pahala puasa, tapi akhlak yang buruk juga boleh mengurangkan pahala puasa. Sebab tu ada dalam hadis Nabi kata, bila kamu puasa, jangan melolong-lolong, jangan memekik-mekik, macam perangai orang jahil, macam orang tak ada akhlak. Nabi kata kalau ada orang nak bergaduh dengan kamu, dia ngejek kamu, dia cerca kamu, dia ajak nak bergaduh dengan kamu, kamu cakap dekat dia, sesungguhnya aku berpuasa. Jaga akhlak. Ni ada orang puasa, tapi cakap dengan orang kasar-kasar. Puasa, buang sampah rata-rata. Puasa, tetapi putus silaturahim. Tak nak minta maaf dengan orang. Tak nak tegur orang. Suka hasad dengan orang. Suka berdendam dengan orang. Puasa-puasa, tetapi akhlaknya buruk. Mengurangkan pahala puasa. Ya, sebab Nabi ajar kita puasa ni, selain daripada nak pahala, dia nak perelokkan akhlak kita. Sebab tu ada satu hadis Nabi sebut. Ni tips macam mana nak gandakan pahala puasa kita. Nabi kata dalam hadis riwayat An-Nasa'i, baginda sebut, innal mu'mina la yudriku darajatas sa'imin nahar wa qa'imil lail bihusni khuluqih. Orang yang beriman tetap diberi pahala oleh Allah seperti pahala orang yang puasa dan orang yang salat malam jika dia berakhlak dengan akhlak yang baik. Ingat, kalau kita berakhlak baik dalam sepanjang bulan Ramadan, Allah bagi kita dua allowance, dua gaji tambahan. Satu pahala puasa, satu lagi pahala qiyamul lail. Bayangkan kita akhlak baik dengan ibu bapa, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Akhlak ketika kita memandu. Ni saya cukup tengok banyak orang tak berakhlak. Masa bulan puasa ni makin teruk pula akhlak dalam memandu. Kalau tersilap tak apalah. Ini potong queue. Orang beratur panjang-panjang, tak ada rasa malu, main potong je. Kan? Buat tak tahu signal pun tak bagi. Memandu menyusahkan orang lain. Parking mengganggu orang lain.
tak jaga, tak endahkan orang lain yang keadaan susah ke apa ke, ini masalah. Ya, akhlak tak ada. Puasa tapi akhlak tak ada, ada masalah. Ya, ini kita tak nak tengok. Kerana puasa tak ajar kita begitu. Puasa tak mendidik kita begitu. Jadi sebab itu, nak sempurnakan puasa, berakhlak dengan akhlak yang baik. Di mana saja kita berada, ketika kita berpuasa, kita kena ingat, dengan kita berakhlak baik ini, dia dapat menjaga pahala puasa kita. Sebab tu bila kita tengok ada orang berakhlak tak baik dengan kita, kita marah ni, sebab dia akhlak tak baik. Tapi Nabi ajar kita. Perhatikan para penonton, kita ni kalau buat ibadat, kita tak disuruh cerita dekat orang apa yang kita buat. Betul tak? Betul. Kalau kita puasa selain Ramadan, boleh tak kita cerita, I puasa hari ni? Tak payah ceritalah. Kita tak perlu cerita pun kat orang yang kita puasa. Tetapi Nabi ajar kita, kita kena cerita kat orang ibadat yang kita buat, supaya nak ingatkan orang tu, jaga pahala ibadat kamu. Ini kena faham. Sebab tu Nabi kata, bila ada orang marah kamu, bila ada orang sakiti kamu, bila ada orang ejek kamu sedangkan kamu berpuasa, Nabi kata, bagi tahu ke orang itu, inni saim, aku ni puasa tahu. Seolah-olah kita, Nabi nak suruh kita bagi tahu ke orang tu, kamu, saya puasa. Sebab tu saya tak nak kurang pahala puasa saya tak nak marah. Dan kamu pun sedang puasa tahu, ingat, kamu pun tengah puasa ni, jaga pahala puasa kamu. Jangan hilangkan pahala puasa kamu. Dalam bab ini, Nabi ajar kita bagi tahu kat orang apa ibadat yang kita buat. Walhal pada asalnya, kita disuruh sembunyikan ibadat yang kita buat. Tapi dalam bab puasa, Nabi suruh kita bagi tahu kat orang yang kita sedang beribadah. Sebab apa? Nak bagi tahu pentingnya jaga ibadah puasa itu. Suruh orang, kamu jaga pahala puasa kamu. Tidak kurang tu, saya pun tengah jaga ni, kamu pun kena jaga. Itulah peranan dia. Baik, kemudian nak lengkapkan pahala puasa kita lagi, bacalah Quran ketika kita berpuasa. Sebab berkatanya Imam Az-Zuhri, Syihabuddin Az-Zuhri, seorang tokoh tabi'in, dia kata bulan Ramadan ni bulan yang kamu kena himpunkan 3 perkara dalam diri kamu. Pertama, puasa. Yang kedua, sedekah. Yang ketiga, baca Quran. Lagipun saya dah sebut di awal tadi, ada 2 benda yang paling protektif dalam memberi syafaat pada kita di hari akhirat daripada amal soleh kita sendiri. Pertama puasa, yang kedua Quran. Lagipun masa kita puasa, mulut kita ni berbau, yang mana Nabi sebut Nabi sebut la khalufu famus saim atyabu indallah min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada bauan kasturi di dalam syurga. Di sisi siapa? Di sisi Allah. Walaupun bau mulut kita ni busuk, kalau tak percaya terailah pakai mask, hembuskan, hidu balik. Pagi-pagi ni tak bau lagi lah, kita tunggu mau petang-petang nanti. Macam-macam bau. Ya, bau yang busuk. Tapi bau busuk itu sangat bernilai di sisi Allah. Kerana busuk tu datang kerana asbab kita tak makan dan tak minum kerana Allah. Apa-apa saja yang kita buat kerana Allah, dia akan jadi bernilai. Dan bau mulut yang busuk ini, walaupun busuk di sisi manusia, tapi wangi di sisi Allah dan sangat disukai oleh para malaikat.
Bahkan ada ulama' yang menyatakan pun, di padang mahsyar nanti orang yang banyak puasa ni, bau dia wangi. Allah bagi dia bau wangi. Sampai ahli syurga yang lain cium bau tu, Allah, siapalah pemilik wangian ini? Lalu mereka itu adalah para syuhada yang mati syahid dan juga orang yang berpuasa. Sebab tu bila mulut kita berbau, kita baca Quran, kalam Allah, maka dia lebih mulia. Kita bila baca, berucap, bau mulut kita makin jelas. Tapi kita, apa yang kita ucap tu Quran, menyebabkan dia lebih disukai oleh Allah. Lagipun masa kita puasa, kalau kita baca Quran, kita makin dahaga. Kering tekak kita ni. Sampai ada orang telan alio pun niat air sirap cincau. Ya. Taklah batal puasa dia walaupun dia niat begitu, ya. Tapi nak katakan bahawasanya bila kita baca Quran, makin kita mendapat kehausan, kepenatan. Tapi kerana kita berpuasa, maka lebih besar pahala di sisi Allah. Tapi jangan sampai memudaratkan diri kita lah. Ya. Baik. Jadi jangan tinggalkan Quran di kala kita puasa. Jangan, saya puasa tak boleh baca Quran lah Ustaz. Penat lah Ustaz. Lagi saya baca lagi penat. Ya. Tapi kita baca zikir, baca Quran di kala kita berpuasa. Kerana masa kita berpuasa ni, kita sedang sabar. Kita sedang sabar. Ya. Sabar apa Ustaz? Sabar menahan lapar, sabar menahan dahaga. Ya, sabarlah tu. Sabar menahan kepenatan. Tapi kita tetap baca Quran, Allah gandakan. Sebab sabar tadi tu. Kemudian ketika kita berpuasa, jangan tinggalkan sedekah. Ya, jangan tinggalkan sedekah. Saya nak kongsikan satu hadis yang mana Nabi sebut, siapa yang menggabungkan ibadat-ibadat ini dengan ibadah puasanya, dia masuk syurga. Bukan saya cakap, Nabi cakap. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh siapa ni? Imam Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, siapa, Nabi tanya sahabat, siapa yang pagi ni dia puasa? Sahabat Abu Bakar pun kata, aku ya Rasulullah. Kemudian Nabi tanya lagi, siapa yang hari ini pergi menguruskan jenazah? Menguruskan jenazah. Pergi hadir solat jenazah ke, uruskan kematian ke. Abu Bakar kata, aku ya Rasulullah. Nabi tanya lagi, siapa hari ini yang memberi makan pada fakir miskin? Abu Bakar kata, aku ya Rasulullah. Sahabat lain makin lama makin kurang yang buat benda tu. Nabi tanya lagi, siapa hari ini yang pergi ziarah orang sakit? Abu Bakar kata, aku ya Rasulullah. Sahabat lain dah tak ada dah. Maka Nabi sebut, majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah. Siapa yang gabungkan, himpunkan pada puasa tu 3 ibadat tadi, dijamin masuk syurga. Ustaz, nak urus jenazah ni macam mana Ustaz? Saya tak reti urus jenazah ni. Dan bukannya setiap hari kita dengar khabar kematian. Macam mana ya Ustaz? Okey, begini. Kalau kita dengar dalam grup WhatsApp karya kita, ada orang meninggal, kita cuba hadirkan untuk solat jenazah. Cuba, kalau kita ada masa, hadir untuk tunaikan solat jenazah, walaupun kita tak kenal siapa yang meninggal tu. Kerana kita nak gabungkan 3 amalan ni dengan amalan puasa untuk dapat jaminan syurga.
Kalau tak ada ustaz, saya tengok guru WhatsApp tiap-tiap hari, tak ada pula orang meninggal. Macam mana nak dapat pahala tadi tu? Doakan kepada orang yang meninggal. Doakan pada orang yang meninggal. Doalah, Allahumma ghfir lahum warhamhum. Doa pada orang yang meninggal. Mak ayah kita, adik-beradik kita yang dah meninggal, ya, kawan-kawan kita yang dah meninggal, doa untuk mereka. Ya, ambil peluang itu. Baik. Tapi kalau ada jenazah yang perlu untuk diurus atau nak disolatkan, kita jangan lepaskan peluang itu. Yang ketiga, jangan tinggal sedekah untuk memantapkan puasa kita tadi. Bahkan ada dalam satu hadis yang lain Nabi sebut, as-sa'i 'alal armilah, dalam hadis Bukhari, wal masakin kal mujahid fi sabilillah au qa'imil lail au sha'imin nahar. Siapa yang pergi membantu keperluan ibu-ibu tunggal yang susah, ada ibu tunggal yang kaya, ya, ibu tunggal yang susah, dan orang fakir miskin, dia dapat 3 pahala seperti berjihad di jalan Allah, berpuasa di siang hari, solat malam di malam hari. Jadi jangan tinggal sedekah pada fakir miskin setiap hari ketika berpuasa. Ketika sedekah subuh pun boleh buat, sedekah di kala puasa pun boleh buat, sedekah di malam puasa pun boleh buat, supaya nak bertepatan dengan malam Al-Qadar, untuk digandakan 1000 bulan sedekah kita. Atau nak dapat pahala puasa, sedekah berpasang yang disebut dalam hadis. Yang seterusnya, ziarah orang sakit. Contoh, kita dengar kawan sakit, kita tanya khabar dia. Ulama kata kat sini, poin dia apa kat sini? Poin dia, poin ziarah orang sakit, pergi hantar jenazah, maknanya jaga silaturahim atau jaga hak sesama orang Islam. Yang Nabi sebut hak orang Islam tu ada 6. Beri salam, jawab salam, doakan bila dia bersin, ziarah ketika dia sakit atau tanya khabar dia, uruskan jenazahnya, kemudian hadir jemputannya, kemudian yang ke-6, memberi nasihat apabila dia meminta nasihat. Maknanya jaga silaturahim, tanya khabar, kamu apa khabar, sihat, lama tak dengar khabar, kamu apa khabar, okey ke Ramadan ni, macam mana, dengar kata tak sihat, kita doakan untuk dia sihat. Kalau ada peluang kita ziarah dia, dia berada di hospital, kita pergi. Kerana Nabi sebut, yang menghimpunkan 3 amalan ini bersama dengan puasa hanya Abu Bakar radhiyallahu an. Kalau kita boleh buat, insya-Allah kita termasuk golongan yang dijamin untuk dimasuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian nak dapat kesempurnaan pahala puasa kita ni juga bekalan yang seterusnya, taja orang yang berbuka puasa. Taja ni tak semesti taja di masjid, taja di surau, kita masak lebih hantar ke jiran pun sama. Kita masak untuk keluarga kita berbuka pun sama. Kita tolong isteri kita masak juadah berbuka untuk berbuka pun sama. Kita tolong beli barang untuk berbuka pun sama. Tak kira berapa banyak yang kita beri, asalkan untuk orang berbuka, ada pahalanya di situ. Ya, ada pahalanya di situ. Jadi ambil peluang menaja orang berbuka walau sebanyak mana pun. Ya, jangan kita ni hanya orang yang menerima. Pergi masjid surau, ambil orang yang taja, tapi kita pula tak menaja. Jangan. Ambil peluang untuk menaja juga, bukan untuk ditaja saja. Kerana kita nak pahala orang yang berpuasa itu. Walaupun kita tak mampu taja melainkan berapa biji kurma, tak apa. Kerana bukan Allah menilai apa yang kita beri, tapi Allah menilai apa yang, Allah bukan menilai berapa banyak kita beri, tapi Allah menilai apa yang kita beri. Ya. Kemudian nak melengkapkan pahala puasa kita ini juga adalah antaranya
yang disarankan oleh para ulama, jangan meninggalkan doa. Ini sebagai penutupnya. Sebab saya tengok ramai orang ketika berpuasa, mereka tak ambil peluang untuk memanfaatkan dengan doa. Ya, peluang berdoa di kala puasa. Sedangkan di sana i'tikaf pun sama, ya. I'tikaf ni pun boleh mencambahkan lagi pahala kita ketika kita berpuasa. Kemudian Nabi suruh kita buat umrah ketika Ramadan. Tapi kalau kita tak dapat buat umrah dalam Ramadan, kita tak ada rezeki yang mencukupi, jangan tinggal dua amalan ini, kerana dia seperti dapat pahala haji dan umrah. Kerana ada dalam satu hadis riwayat Muslim, ada seorang wanita tu dia tak pergi haji pada tahun Nabi buat haji. Nabi tanya dia kenapa tak pergi buat. Dia kata, Rasulullah, suamiku dan anak lakiku dah pakai tunggangan. Aku dah tak ada tunggangan dan nak pergi ke Mekah. Maksud tu nak tolak daripada Madinah. Nabi pesan pada dia, pergi buat umrah dalam Ramadan kalau kamu mampu, dapat pahala seperti haji. Siapa yang tak mampu umrah ketika Ramadan, jangan tinggal dua amalan ini. Pertama Nabi sebut, iaitu lepas subuh, duduk di tempat solat dengan zikir sehingga terbit matahari, lalu solat 2 rakaat. Ada kata solat isyraq, ada kata solat duha di awal waktu. Dapat pahala umrah yang sempurna. Yang kedua adalah hadis sebut, siapa yang pergi ke masjid, dia tak pergi ke masjid melainkan untuk mengajar atau belajar. Ya, ini ada hadis, ya. Hadis dengan sanad yang hasan, ya. Nabi SAW mengatakan, siapa yang pergi ke masjid, ya, tidaklah dia pergi ke masjid itu melainkan dengan tujuan untuk belajar ilmu atau mengajarkan ilmu, melainkan dia dapat pahala seperti haji yang sempurna. Seperti haji yang sempurna. Ini yang disebutkan, setengah riwayat mengatakan adalah seperti haji yang sempurna, maknanya lebih besar daripada kedudukan umrah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, ya, dengan sanad yang baik. Jadi ini peluang kita pergi masjid tu, sebab kat masjid bukan takat ada tarawih, ada tazkirah tu, kita nak dengar tu, dapat yang tu, ya, kita dapat yang tu. Setengah riwayat yang lain sebut, kita tidaklah pergi ke masjid melainkan untuk solat duha, ya, solat duha di masjid, ya. Ini ada hadis juga, saya ada baca. Kejap, ya. Baik. Okey. Ada satu riwayat menyebutkan ya. Ni. Okey, ni hadisnya. Baik, dalam hadis ini disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada beberapa syarat dia lah, ya, untuk melayakkan kita untuk mendapat ganjaran seperti ini. Baginda kata, man kharaja min baitihi, siapa keluar daripada rumahnya dalam keadaan mutatahiran, berwuduk, mesti wuduk di rumah, untuk pergi ke masjid bagi solat duha, ya, tasbihid duha, dia pergi ke masjid untuk solat fardu, minta maaf, maka dia dapat pahala seperti orang yang menunaikan ibadah haji. Itu yang pertama. Dan sesiapa yang berwuduk daripada rumahnya juga. Ada dua.
Nabi sebut secara berasingan. Yang dia berwuduk daripada rumahnya, lalu dia pergi menuju ke masjid dengan tujuan untuk dia melakukan tasbihid duha. Ya, untuk dia melakukan solat duha. Maknanya dia buat solat duha tu adalah di masjid. Ya, dia tunaikannya adalah untuk di masjid. Fahuwa aqrab. Nabi kata diberikan kepadanya fa'ajruhu ka'ajril mu'tamir. Diberikan baginya pahala seperti pahala orang yang menunaikan umrah. Ya, menunaikan umrah. Ini dalam hadis riwayat Ahmad dan riwayat Abu Dawud. Ini peluang yang boleh kita ambil. Pergi solat berjemaah sepanjang Ramadan ni, jangan tinggal solat berjemaah di masjid. Yang kedua, pergi tu untuk mendengar majlis ilmu. Yang ketiga, solat subuh, kemudian buat solat isyraq atau duha awal waktu. Yang keempat, pergi tunai solat duha di masjid. Baik, wallahu alam. Tadi last kali saya kata doa. Doa kerana Nabi sebut dalam hadis, bagi orang yang berpuasa tu ada dua waktu kegembiraan baginya. Gembira ketika dia berbuka dan gembira ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Antaranya adalah doa orang yang berpuasa. Jadi kita nak sempurnakan puasa kita, jangan lupa berdoa, minta kepada Allah di waktu yang mustajab ketika kita berpuasa dan ketika kita hendak berbuka puasa, agar Allah menerima puasa kita dan menyempurnakan pahala puasa kita, supaya kita tidak menjadi orang yang muflis di akhirat, dan supaya puasa kita benar-benar menjadi pembela kita di akhirat. Wallahu alam. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.